Baiklah, kita hampir ke penghujung ataupun di penghujung Hello Malaysia sebenarnya. Tidak ada banyak masa lagi yang tinggal, tapi masih lagi ada persoalan-persoalan yang boleh kita kongsi bersama dengan Datuk dan juga dengan Prof. Datuk, kalau kita lihat tentang projek-projek perumahan yang kadang-kadang macam mushroom tumbuhnya di seluruh negara ini, tetapi mereka juga sebenarnya memainkan peranan dan ada perkara-perkara yang mungkin mereka perlu lakukan dalam usaha untuk membantu supaya banjir itu tidak berlaku di kawasan-kawasan di mana pembangunan itu dilaksanakan, Datuk. Pertama sekali saya ingin menyokong penuh cadangan Prof tadi tentang low impact development. Jangan bagi ketumpatan itu terlalu tinggi. Maknanya dalam satu ekar tu ada bilangan-bilangan tertentu yang tidak begitu padat. Dan konsep yang cuba kita jabatan hendak perkenalkan ialah untuk menahan air daripada terlalu cepat masuk ke parit, terlalu cepat masuk ke sungai. Kita nak tahan. Begitu juga kita nak kurangkan air. Bagaimana nak kurangkan? Contohnya di kawasan-kawasan pembangunan, di kawasan parking. Parking kalau boleh janganlah kita jangan konkrit. Kita buat macam paver di mana apabila air hujan, air boleh meresap masuk ke dalam tanah. Ini dapat mengurangkan kuantiti air dan juga mengurangkan kelajuan air. Banyak contoh-contoh sebenarnya telah dibuat, tapi perlu diperkembangkan. Contoh macam kawasan parking di Tasik Titiwangsa. Situ paver, dia celah-celah batu tu ada rumput-rumput di mana bila hujan air meresap masuk. Jadi itulah yang cuba kita nak perluaskan. Sudah diperkenalkan tapi nak perluaskan lagi supaya kita dapat. Begitu juga dengan parit. Kalau kita buat parit konkrit, dia akan air mengalir laju. Cuba kita buat ada konsep baru di negara-negara maju di mana parit itu sendiri di bawah tu ada lapisan boulder tu, pasir, di mana dalam parit itu sendiri air boleh meresap masuk ke dalam bumi. Dia tak mengalir terus ke saluran utama. Jadi dua perkara yang kita nak tekankan, kita melambatkan proses pengaliran air daripada sesuatu kawasan ke kawasan hilir, dan juga kita nak kurangkan kuantiti air itu sendiri supaya lebih banyak air meresap masuk ke dalam bumi. Prof, barangkali ada lagi perkara-perkara yang ingin saudara suarakan. Mungkin konsep rain harvesting, menuai air hujan, perlu diperluaskan. Kalau menuai air hujan ni dulu biasa orang-orang kampung bila tak ada bekalan air pipe, dia tak ada air hujan. Apa salahnya kita di bandar, pemaju projek perumahan, memperkenalkan setiap rumah dia ada rain barrel, ada tong air yang khusus untuk menadah air hujan daripada bumbung, kemudian disedut balik masuk ke tangki air dan boleh digunakan sekurang-kurangnya untuk mencuci pakaian, menyiram pokok dan sebagainya. Ini semua menyumbang kepada merendahkan kuantiti dan halaju air larian permukaan, surface runoff, dan boleh menyumbang ke arah pengurangan bencana banjir. Ya, Tok. Bercakap tentang penuaian air hujan, saya sendiri amalkan di rumah saya di Subang Jaya. Saya bina satu tangki di mana apabila air hujan turun di atas bumbung, dia akan mengalir melalui pipe dan masuk tangki. Dan air tersebut digunakan untuk membasuh, untuk menyiram pokok. Jadi itulah yang saya pun kurang faham dengan masyarakat kita. Kenapa kita perlu basuh kereta menggunakan air yang dirawat? Apa salah kita gunakan air hujan, dan air hujan juga percuma, free. Tapi pandangan Datuk lah di penghujung rancangan ini, nasihat Datuk sendirilah kepada terutamanya kepada mereka-mereka yang tinggal di kawasan-kawasan yang mungkin terlalu terdedah kepada banjir dan sebagainya. Apakah langkah-langkah yang perlu mereka lakukan selain daripada ialah bersiap sedia menghadapi banjir? Tetapi ada lagi perkara yang mungkin boleh dilakukan. Yang pentingnya sekiranya dinasihatkan untuk berpindah apabila air hujan meningkat, patuhilah arahan tersebut. Kerana kita tahu hujan dia kadang tak berlaku pada siang hari, pada malam hari. Bila kita tidur pukul 1 sampai pukul 5 pagi. Jadi
tanpa disedar air mungkin naik dan masa itu kita sudah terlewat untuk membuat pemindahan. Begitu juga janganlah biarkan terutamanya anak-anak bermain air, kerana kita tak tahu apa yang berlaku di kawasan di bawah di permukaan tanah di bawah air tersebut. Kemungkinan ada lopak, ada lubang yang sekiranya kita bermain akan mengundang bahaya. Betul kata Datuk tu. Kalau kita lihat di kaca TV, kadang-kadang saya sendiri melihat bahawa seolah-olah banjir itu merupakan satu pesta yang ditunggu-tunggu. Kita lihat bagaimana kanak-kanak bermain dengan pelampung, kadang-kadang berbasikal dalam keadaan banjir dan sebagainya. Jadi Prof sendiri mangkali ada nasihat-nasihat, Prof. Memang pada setengah masyarakat yang biasa dilanda banjir, kedatangan banjir menjadi satu pesta. Tapi nasihat saya, fahami kelakuan banjir di tempat anda. Contohnya, ada kawasan yang banjir, airnya cuma tenang dinaik seperlahan. Ada kawasan yang banjir, airnya arusnya berpusar ataupun arus yang deras. Kawasan-kawasan macam ni jangan, cuba elakkanlah. Kalau anak-anak tu kita kena ajar dia, kena awasi, jangan biar main banjir lebih-lebih sangat, memang berbahaya. Kalau kawasan yang air deras tu, orang yang pandai berenang pun boleh hanyut. Contoh macam yang ditunjukkan motosikal tadi, orang dewasa tu. Satu lagi, pupuk kesedaran pada semua peringkat masyarakat. Bagaimana kita boleh menyumbang ke arah pengurangan risiko dan kejadian banjir. Jangan buang sampah ke dalam longkang, dalam sungai. Kurangkan, sama-sama kita membantu mengurangkan kesan greenhouse effect ni tadi, pemanasan global. Itu di antaranya. Okey. Terima kasih banyak-banyak Prof. Dan di penghujung ini Tok, kita ada lebih kurang satu. Tapi ini pengalaman saya sendiri Datuk ya. Kita bercakap tentang banjir. Memanglah musim tengkujuh berlaku banjir. Tapi saya pernah pergi ke rumah saudara saya di kawasan, kalau tak silap saya, di B Garden Bukit Mentajam. Dia ni kawasan perumahan lah. Dia kalau hujan lebat aja tu, mesti air naik sampai ke dalam rumah. Tiap-tiap kali hujan dalam masa sejam saya cukuplah. Kebetulan saya park kereta saya kat luar, dalam kereta pun penuh. Apakah longkang tu tak mencukupi sebenarnya untuk menampung aliran air yang begitu banyak? Kalaulah begitu berlakunya, maka boleh saya katakan secara terus terang bahawa parit atau longkang yang dibina tidak mencukupi untuk mengalirkan air. Sepatutnya parit-parit yang dibina dapat menampung apabila hujan turun dalam kuantiti tertentu, dan keadaan seperti yang diperkatakan oleh Syekawi tadi sepatutnya tidak berlaku lah. Sekiranya parit itu sendiri dapat menampung larian air. Aspek penyelenggaraan itu penting. Penyelenggaraan. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Engineer Hanafi Muhammad Noor. Begitu juga terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Tajul Anwar kerana bersama kita di Hello Malaysia ini. Jadi barangkali banyak perkara yang boleh kita pelajari daripada apa yang diperkatakan oleh tetamu-tetamu saya di Hello Malaysia ini. Tetapi apapun, di musim banjir sekarang ini, di musim tengkujuh sekarang ini, seperti apa yang dikatakan oleh Datuk, berhati-hatilah setiap masa, dan sekiranya mereka diarah untuk berpindahlah dengan segera dan sentiasalah mengikuti arahan-arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa dari masa ke semasa, kerana nyawa itu lebih penting daripada segala-galanya. Baiklah, terima kasih kepada anda yang memanggil kami. Terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Hello Malaysia ini. Dan insyaAllah kita akan jumpa-jumpa lagi di masa-masa yang akan datang. Sehingga itu, salam hormat dari kami semua. Dan sebiasalah, ingat Hello Malaysia, ingat kami di Bernama TV. Jumpa lagi, insyaAllah. Terima kasih.